Siapa ke Haji Sulong? Hari ni cikgu nak royak. Haji Sulong adalah seorang ulama di Taning yang banyak berperan di segi kitab-kitab, di segi karangan, dan beliau juga adalah tokoh ulama yang berani berdepan dengan kerajaan untuk menutupi hak-hak bagi orang Taning masa 60 tahun dulu. Tuan Guru Haji Sulong ataupun nama penuh beliau iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Sulong bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Tuan Minal. Beliau adalah seorang cicit daripada Tuan Minal pun Haji Zainul Abidin bin Ahmad bagi kita Kashful Ditham. Beliau lahir pada tahun 1895 di Kampung Anakru, Kedah, Taning sekarang ni. Masa kecil beliau ngaji ke Al-Quran dengan ayah dia Abdul Qadir. Lepas pada tu umur 8 tahun pergi ngaji dengan Tuan Guru Abdul Rashid, Tuan Guru di Pondok Bandar. Ngaji dalam sekitar 4 tahun, umur 12 beliau ngakak ke Makkatul Mukarramah pergi ngaji kitab-kitab di sana. Anak beliau semua ada dalam 10 orang. Yang pertama Mahmud meninggal dunia dan 9 orang lagi yang kita kenal seperti Haji Muhammad Amin, wakil rakyat Taning, ataupun seorang lagi Tuan Zainul Abidin ataupun Datuk Mina. Kitab yang beliau karya, hak kita boleh tengok sekarang ni ada 3 buah. Yang pertama iaitu Khulasah Al-Jawahir, kitab berkenaan Usuluddin. Yang kedua iaitu Cahaya Islam, kitab berkenaan dengan Maulidur Rasul. Dan kitab yang ketiga iaitu Gugusan Cahaya Keselamatan. Kitab yang ketiga ni lah Wakwi Kerajaan Cemuru, hingga kata cari-cari jalan untuk nak hapuskan kitab ni. Dan ada lagi 5 buah kitab yang beliau karya semasa beliau duduk dalam penjara Gok di Bangkuang Bakok. 5 buah kitab tu 4 buah berkenaan dengan agama dan sebuah lagi berkenaan dengan riwayat beliau sendiri. Tapi sayangnya 5 buah kitab saat ni tu hilang sampai sekarang. Tak boleh kita menikmati kitab-kitab daripada karangan beliau. Dan beliau adalah seorang mula-mula tok guru hak buka sekolah di Taning. Nama sekolahnya iaitu Madrasah Al-Ma'arif Al-Wataniyah. Dia buka sekolah pada tahun 2470 dengan kutip bantuan daripada orang kampung, boleh sekitar dalam 3,500 kok. Dan lebih pada tu beliau naik bakak jumpa dengan Perdana Menteri Nayub Ratna Menteri masa tu iaitu Raya Paun Ayuh Mak Sena. Wana kanak rak sadon masa tu beri bantuan kepada beliau dengan jumlah duit lebih kurang 3,500 kok. Cukup dengan jumlah 7,000. Masa dulu 60 tahun dulu tu kiranya banyak. Dan mek duit semua 7,000 untuk bina sekolah. Yang pada hari pembukaan sekolah ya Pohon Pun Payuh Sena dan juga Pridi Panomyong untuk membuka ke sekolah pada hari itu juga. Jadi kita tengok beliau pada hari itu bukan sekadar tok guru sahaja, tapi beliau adalah seorang pengasas bagi sistem pendidikan di Taning yang tukar daripada sistem pondok dan tambah baru pula iaitu sistem pendidikan bentuk sekolah. Dan beliau pergi jawatan juga iaitu yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani juga masa tu. Pucuk-pucuk jadi tragedi yang membawa kesedihan kepada rakyat Taning bermula pada tahun 2481. Yang mana pada tahun tu iaitu Campun Po Ibu Tangkap menjadi Perdana Menteri bagi kerajaan Syekh keluar Faraba Watanatam 12 cabab pada masa tu untuk satukan rakyat Syekh dari segi pakaian, dari segi agama, dari segi kecek dan berbagai-bagai rupa budaya pada masa tu wak dia satu belaka. Tak lepas di sini juga iaitu rakyat-rakyat Taning pada masa tu yang berpakaian kain sarung, berpakaian kain kelubung, pakaian piyuh, kecek Melayu, agama Islam, semua ni diharai untuk melakukan gitu. Orang Melayu tak boleh beragama Islam, orang Melayu tak boleh kecek Melayu, tak boleh tulis dengan tulis Jawi. Awi rakyat Taning khabime terhadap asyik mereka. Dan salah seorang pada masa tu iaitu Tuan Guru Haji Sulong yang mana beliau sebagai tok guru dan yang di-Pertua Majlis Agama Islam. Hingga satu hari Haji Sulong tahu kata akan ada satu rombongan daripada Bakok menziarahi Taning. Maka beliau panggil sorak para kemakam majlis, panggil sorak para tok imam berkenaan perkara-perkara hak rakyat Taning nak, dan benda tu hala kepada wakil kerajaan satu hari. Surat sepucuk tu tubik semuanya 7 perkara yang rakyat Taning nak pada hari tu.
Yang pertama, pentadbiran dalam 4 wilayah Taning, Nara, Jala dan Setun kena ada orang Islam tepat sebagai pentadbir dalam 4 wilayah. Yang kedua, kaki tangan kerajaan yang kerja dalam 4 wilayah 80% ambil daripada orang Islam. Yang ketiga, bahasa rasmi yang pakai dalam 3 wilayah kena ada bahasa Melayu sekali dengan bahasa Syiah. Yang keempat, kena ada mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. Yang kelima, asingkan mahkamah syariah dengan mahkamah wilayah dan latihkan seorang tok kodi sebagai hakim mahkamah syariah. Yang keenam, cukai-cukai yang kutip daripada 4 wilayah kena guna untuk orang 4 wilayah sahaja. Dan yang ketujuh iaitu ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam bagi wilayah-wilayah ada hak untuk keluarkan undang-undang ataupun akta-akta untuk rakyat di 4 wilayah. 7 perkara saat ni tu buat surat sepucuk hala kepada Penderasi Kawan Tamrung Nawar Sawat sebagai Perdana Menteri pada masa tu untuk sorak dalam koromo kata nak wi kata sewi ataupun nak buat lagu mana. Tetapi hasilnya tu baik daripada surat sepucuk saat ni tu baik koha daripada kerajaan terhadap Haji Sulong kata Haji Sulong sebagai kabut. Lepas pada tu Haji Sulong kena igak duk kira di mahkamah hingga keputusan tu baik kata kena masuk penjara selamanya 4 tahun 8 bulan. Pada tu 15 bulan ni tahun 2495 Haji Sulong dapat kebebasan daripada penjara dan klik kepada Taning untuk mengajar seperti tok guru biasa. Tapi hanya 2 tahun sahaja beliau duk mengajar di Balasuh Rumah. Dia kata 13 Singhakum 2497 ada panggilan daripada pihak Sedadu di Segoro untuk Haji Sulong bersama dengan anak sulung dia Ahmad, orang Said Ahmad lagi jadi 4 orang naik kereta teksi pergi di Segoro. Bagi orang hadut rumah Tuan Guru Haji Sulong, hari itu adalah hari terakhir mereka tengok Tuan Guru. Sebab hari itu mereka sekali dengan rombongan 4 orang pergi Goro tak klik-klik. Kita tengok pada diri Tuan Guru Haji Sulong, orang Tok Guru yang berwawasan dari segi pendidikan. Yang mana pada masa tu, ramai Tok Guru habis ngaji dah, biasanya buka pondok. Bagi Tok Guru Haji Sulong, dia klik buka sekolah untuk wawasan dari segi pendidikan masa depan. Ini wawasan pada masa 60 tahun dulu. Tak ada orang buat sekolah lagi, tapi beliau adalah orang mula-mula hak buka sekolah. Yang kedua, wawasan beliau dari segi pentadbiran. Yang beliau nampak kata, nak tadbir masyarakat yang baik iaitu caranya kan kacai amnat. Masa 60 tahun dulu, beliau nampak dah. Tetapi, gapo hak beliau nampak, apa hak beliau tutup pada hari itu, hari ni pada tahun 2564 baru ada bahagia-bahagia untuk berbicara berkenaan dengan kan kacai amnat. Dan akhir sekali hak kita boleh tengok, beliau adalah role model untuk kita ikuti jejak langkah. Di segi sikap peribadi beliau, seorang yang berani, seorang yang fikir untuk rakyat. Dan beliau adalah seorang Tok Guru yang berwawasan tinggi dari segi pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dalam masyarakat Taning dan meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala.